Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Hud ayat 90 ni insya-Allah. Juzuk yang ke-12. Surah yang ke-11. Ayat 90 ni insya-Allah bi'aunillah biiznillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah memutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizah yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu mereka menurut perintah Fir'aun, sedang perintah Fir'aun itu bukanlah perintah yang betul. Fir'aun akan mentua kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Dan mereka diiringi oleh laknah yang tidak putus-putus di dunia ini. Dan pada hari kiamat seburuk-buruk pemberian yang diberikan ialah laknah. Yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud, yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. และโดยแน่นอนเราอัลเลาะห์ได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง ท
อย่างฟิรเอาและบรรดาผู้นำของพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฟิรเอาและคำสั่งของฟิรเอานั้นไม่ชาญฉลาดเลยเขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันปรโลกและนำพวกเขาลงนรกนั้นและมันช่างเป็นทางลงที่ชั่วช้ายิ่งและพวกเขาถูกติดตามด้วยการถูกสาปแช่งในโลกนี้และวันปรโลกมันช่างเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วช้ายิ่งนั่นคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของเมืองต่างๆเราก็ได้บอกเล่าแก่เจ้ามุฮัมมัดส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่และส่วนหนึ่งก็เสื่อมโทรมไปแล้ว Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله 45 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, mengikut tertib yang disusun secara Utsmani. Ayat 96 sampai kepada ayat 100 dapat kita membaca, mendengar dengan tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar, melihat, mengetahui, di hadapan As-Sami'ul Basir yang senantiasa membalas, memberi ganjaran pahala yang begitu besar dan juga yang begitu banyak indah mulianya kepada hamba Dia. Dan Dialah Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan syurga, Tuhan neraka, Tuhan Fir'aun dan Tuhan kepada segala hamba Dia yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat melawan nafsu amarah, nafsu yang jahat, dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh yang senantiasa duduk menipu, duduk khianah, duduk muaswah, duduk menyeleweng kami daripada jalan yang betul, jalan yang menuju kepada syurga-Mu as-siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan supaya kami dapat mengaji dengan baca ayat-ayat Kamu, tadabbur setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di Masjid Jakar ini, dan berilah kekuatan, kesehatan, sembuhan, sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Cuba kita mai renung pula, perhati pula kisah baru pada hari ini, yang mana dah pun lepas banyak cerita kisah yang Tuhan ada ayat dalam Quran itu adalah benar. Sadaqallahul azim.
adalah benar daripada Allah Tuhan kamu yang maha besar, yang duk wayak cerita dia dalam Quran tentang kaum-kaum dulu, nabi-nabi dulu, pemimpin-pemimpin, rasul-rasul dulu, orang yang turut perintah Allah dan juga orang yang diraka kepada Allah. Maka orang yang turut Allah dan Rasulah, orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat. Manakala orang lawan atau degi tak dengar kata saya ambil tahu ajaran Allah dan juga Rasul bahkan menetek, maka mereka itu adalah orang yang celaka dan nerakalah di akhirat. Wa'alaikumsalam. Ibn Tayyib sebut ayat kemarin kata ala bu'dan limadyan kama ba'idat Samud. Fa ahli Madian ni dia tak ada jauh mana dengan kaum Samud. Negeri tu lo ya, kalau lo ni gak negeri Jordan tu lah, Urdun dipanggil dengan bahasa Arab. Dia boleh tengok, dia boleh tahu bagaimana Tuhan binasa kaum Samud dulu. Sebab dia tu deraka Tuhan, bunuhlah mukjizat Tuhan seekor unta yang Tuhan beri kepada Nabi Samud, kepada Nabi Saleh. Dan juga kaum Nabi Syuaib ini kita tak ada jauh dah. Boleh tengok dengan mata kepala kesal benda-benda hidup kecek cerita tentang binasanya menipu bala ke atas merekanya. Tak ada jauh dak. Ala ingatlah, ketahuilah hai kaum ummatu Muhammad, hai ummatu Muhammad kita ni lah. Ala bu'dan limadyan kama ba'idat Samud. Ketahuilah kebinasaan akhirnya bagi penduduk Madian tu. Penduduk Madian ni kaum Syuaib dah kita ngaji mai tu. Sebagaimana binasanya kaum Samud. Ya supaya tu hatta jenis pasal yang mari suara yang kerah, mari tepik, iaitu suara malaikah menyebab bumi itu sekoh, mereka mati bersumpu dalam keadaan kerah kering. Dia kerah sampai suku lah gitu. Ada upaya mana Tuhan nak bala, Tuhan nak tipu bala azab ke atas orang yang deraka dia. Itulah nak ayat atau nyatanya, jelasnya kebenaran Allah, kenyataan Allah, dan jelasnya nyatanya keperseruan kebatilan, iaitu orang yang deraka Tuhan. Subhanallah. Cacin mak Allah deklarใน Al-Quran ของเขาแต่จุดจบของคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ในที่สุดก็โดนbala binasa kepada dia. Lalu itulah pada pagi ni Tuhan mai cerita pula tentang kisah Nabi Musa pula dah. Nabi Musa ni bukan Arab Qibti. Fok Bani Israel. Adapun Syuaib, Hud, Saleh, fok ni fok Arab belaka. Fok keturunan belaka Arab. Tapi surah Musa ni adalah keturunan Qibti dan dia adalah Bani Israel. Duk mengaruk dunia lah ni. Bani Israel itulah. Lalu telah dia kata walaqad arsalna Musa biayatina, dan sesungguhnya atau demi sesungguhnya kami utuskan, iaitu seorang Nabi atau Rasul, iaitu Musa alaihi salam. Atau kami demi sesungguhnya menjadikan seorang Rasul yang nama Musa. Biayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami di sini bermakna Taurah. Taurah diturun kepada Nabi Musa, manakala Injil turun kepada Nabi Isa. Zabur diturun kepada Nabi Daud, dan Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 kitab, dan 3-3 tu muka belaka dah. Ia hanya tunggal di hari Quran lah menjadi mukjizah hingga sampai hari kiamat. Hidup depan kita ni, yang kita tak berakhir sekali nak mengaji. Auzubillah. Yang kita tak suka sekali untuk nak faham dia. Sekarang dunia manusia tak sekerti Quran dia. Sekarang dunia lebih manusia tak siap ambil kerti, tak siap ambil pandai Quran dia. Sebab syaitan dia tak jauh. Ingat molek. Siapa suka duduk dengan Quran,
Siapa bahi ngaji Quran, Allah syaitan tak jong sama sekali. Sebab itulah di antara perintah Allah nak baca Quran, nak ngaji Quran, Yusuf hamak syaitan tu dah. Sebut kata fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu tu hendak untuk nak baca Quran, maka mintalah perlindungan daripada Tuhan kamu. Tuhan so ya syaitan ya Allah. Allah. Sebab itulah kita tengok tak berahi sungguh bagi kita. Umat Muhammad di akhir zaman tak berahi Quran, habis-habis tak berahi. Cari jalan juga. Allah. Tak ada kitab dalam dunia ni apabila nak baca dia suruh minta berlindung daripada syaitan, tak ada. Memang kerap kuncaan nang sing are ambil metong pe kalau are ko cha Allah metong kan sebab orang lain tak ada keramat dak kali sebab adalah tulis fikir yang disusun oleh otak manusia ya bodoh-bodoh itu semua. Baca hadis sekali pun tak ada sebut fasta'id billahi minasyaitan. Apatah lagi surah khabar nang sudah dikarya oleh profesor tu profesor tak ada sebut, tapi Quran Allah sebab tu dia tahu, maha mengetahui dan amat tahu. Kata syaitan ya tak jam apabila orang sanggup nak mengaji Quran. Allah mengaji dah itu sewi faham, buat faham dah itu sewi amal, buat amal dah itu sewi ikhlas pula. Itulah khijah syaitan hamba Allah. Ya tak jauh siapa kemah. Benda ni siapa kemah. Mati kita nak tapala anak cucu kita pula. Tak suk kita ni. Kita duk kena lawan semua dengan dia. Duk kena sedang dia diperaik semua. Yang duduk bantu dia, tolong dia bersama dengan dia. Kalau gitu bersama dia dalam neraka Allah di akhirat nanti. Wa'iyyazubillahi min zalik. Itulah seorang Nabi yang nama Musa yang dijadikan oleh Allah, yang dipilihkan oleh Allah atau diutuskan oleh Allah nama Musa dengan ayat-ayat iaitu At-Taurah. Kata ulama dan juga wasultanin mubin, sultan yang nyata bermakna mukjizah yang nyata. Satu mukjizat yang Tuhan kepada Nabi Musa ni pen mukjizah ti cacing. Tukak boleh jadi ular. Tangan akak jadi putih. Oh, itu di antara wasultanin mubin, iaitu mukjizah yang sangat nyata untuk kaum dia. Itu kelebihan yang Tuhan kepada Nabi Musa. Wi ayat-ayat dan juga mukjizah yang nyata kepada siapa? Sebab itulah ayat 2 ni kalau nak comel molek kita mengaji baca Quran, dia boleh bukti di ila fir'aun wa malaih. Situ tempat molek. Tak ada salah kita nak bukti sultanin mubin. Waktu kita hubung pula ila tak ada apa. Tapi hak paling molek. Sebab dia panggil ayat hubungi ayat. Seperti mana kita baca walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa malaih. Situ molek situ putih. Panggil pasal tes saya molek dia panggil. Itu sebagai tambahan lah sebab etina yo bahi dia buat. Dia duk buat gapo halaqah Quran tiap pagi subuh. Sepatutnya tahu ayat ni. Paling comel molek bukti situ. Bukti penuh ayat tak ada gapo. Jadi kalau kita dengar agak dan sesungguhnya kami diutuskan seorang Musa dengan ayat-ayat dan juga mukjizah yang nyata kepada siapa? Ila kepada siapa? Ila Fir'aun dan juga wa malaih. Musa ni diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Tapi Tuhan sebut sini Firaun apa? Sebab Bani Israel di hari itu duduk bawah kancaman kezaliman oleh Firaun. Bani Israel nak bergerak tak boleh, nak khijau ajaran Tuhan tak boleh. Kerana Firaun duk buat laknat, duk zalim dia, duduk paksa dia. Sebab itulah nak wi kebebasan kepada Bani Israel supaya boleh jalan agama Tuhan, kena pergi perak Firaun dulu. Kena pai
lomlang teban Firaun dulu. Sebab Firaun adalah seorang pemerintah yang zalim. Allahu akbar. Ila Firaun dan juga wa malaih, pengikut dia daripada duduk wah pemerintah Firaun tu. Menteri dia lah ni. Komando dia, pembangkap banca dia belaka semua ni duduk bawah pemerintah Firaun. Dan Firaun ni ia bukan asal nama Firaun. Tak nak ingat situ lah. Firaun ni kalau masa tu dan hari ni, sesiapa yang duduk mengatah Mesir menjadi pemerintah pemimpin yang besar agung, dia panggil Firaun belaka. Kau cari wacu Firaun tangan, learning pun kalau duduk mengatah di Mesir secara zalim, mung adalah Firaun juga. Dan kesemua manusia di atas muka bumi ni, kalau duduk mengatah secara zalim, buat sesa orang, nyanyuk orang, mung adalah Firaun. Allahu akbar. Hei pemimpin, jangan mengatah secara zalim, mung adalah Firaun juga. Hei po'o, hei pucakan, hei tok ime, tok nebe, tok mene, jangan duk mengatah orang duk bawah jaga emung tu secara zalim. Banyak di hari ni nah. Dalam kampung pun baik, dalam negeri pun baik, seluruh dunia di hari ni pemimpin-pemimpin duduk mengatah orang duduk bawah jagaan dia adalah secara zalim sekali. Maka dia adalah Firaun. Sebab Firaun masa Nabi Musa, nama dia kalau tak silap Tamsis, betul tak? Kayak Termis, tak ingat. Nama dia asal Termis tu. Kayak Tamsis. Nanti cik mula tak ingat. Tapi kerana dia zalim kata, buat nyanyi pada anak rakyat yang duk buah jaga dia, maka Tuhan gelar dengan nama Firaun. Subhanallahil azim. Sebab itulah tak ada dah orang yang mengatah secara zalim ni adalah sezalim-zalim manusia. Bagaimana? Dia mengatah tak ada mengikut ajaran Allah dan Rasul tu adalah zalim. Kerai kata ti pokrang doi cai amnak ไม่ได้ผ่านกระบวนการของอัลลอฮ์หรือไม่ก็ของรอซูลคนนั้นปกครองแบบอธรรมไปบางทีzalim tapa orang zalim dah bunuh orang zalim dah tapi yang paling zalim lagi wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha kemudian dia paling tu saya ambil perintah ajar Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang paling yang zalim sekali saya kata. Mimman azlam zukkira bi ayati rabbih. Apabila wayak tentang masalah ayat-ayat Tuhan, nak faham masalah ayat-ayat Tuhan, semua arada anha dia paling belakang. Itulah orang paling zalim sekali saya kata. Lebih zalim pada kita tapau lagi. Astaghfirullahalazim. Inilah Firaun zalim dia. Termis kepada Firaun dan wa malaih. Dan orang duduk bawah jagaan dia. Fa ni fattaba'u amra Firaun. Dia turut. Gapo ni turut arah Firaun, turut pemerintah Firaun. Firaun suat gapo, dia buat gapo tu. Ni pengikut dia ni. Fa mana? Wa malaih ni. Menteri dia ni Firaun sangka apa? Dia tu buat. Firaun kata bunuh Musa, dia bunuh Musa. Iga pemimpin Islam semua bodoh lagu. Yo kutuk bodoh lagu habis. Ini panggil fattaba'u amra Firaun. Dia tu arah Firaun. Firaun sangka apa? Allah. Banyak nyukutik bunuh budak-budak Fak Bani Israel masa tu bunuh habis. Dia bahasa kata bunuh orang tak dosa nak. Orang lawan dia nampak nak lawan kutik bunuh habis. Lebih-lebih lagi Fak Bani Israel. Allah zalim habis zalim seperti dengan Yahudi dok di Palestin ni dah. Mungkin duk perang dengan Fak Hamas tentera Islam kita bunuh orang kampung tak tahu gapo.
Mai duk bong situ, mai duk bong sini. Allah, lang paupan orang panggil. Itulah zalim. Tak mati tak apa, mati boleh tahu. Nyawa muduk halakum boleh tahu. Boleh tengok ni kisah-kisah Firaun dia cerita dalam surah ni lagu mana orang pemimpin seperti Firaun dulu. Cucuk dia lagu mana tengok. Dan Tuhan Nabi kata wa ma amru Firaun birasyid. Bukanlah perintah Firaun tu adalah betul. Rasyid mana kata tak betul lah. Bukan pemerintah Firaun yang duk mengetah dia tu adalah salah, tak betul kata Tuhan. Allahu akbar. Ingat molek nah, Tuhan wi pemimpin pemerintah itu adalah rahmat Allah. Tuhan wi nah. Kita boleh di tamnang ni, kita boleh di tamnang tu, itu adalah kehendak kita yang kita. Tu adalah rahmat Allah. Bukan bijak panah kita dah kali. Tu hawi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah lah Tuhan yang menjadi raja segala raja. Dan dia wi kepada siapa yang kehendak, dan dia nak jatuh siapa saja yang kehendak. Wa tu'izzu man tasha', yang nak yang ni jadi pemimpin. Wa tudhillu man tasha', yang nak jatuh yang ni tak boleh jadi pemimpin. Kata mana? Tuhan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', yang nak piak saja yang kehendak. Ingat molek nah. Sebab itulah jadi pemimpin dah yang dok zalim orang. Jadi pemimpin dah yang dok nyanyok ke orang. Kalau tak gitu mu adalah Firaun. Auzubillahi min zalik. Sebab tu kata wa ma amru Firaun birasyid. Pemerintah Firaun tu adalah tak kena, tak betul kata Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Kata Firaun akan mengetua kaumnya pada hari kiamat. Di akhirat esok ia ditua pula dah. Jadi pemimpin pula. Ketua ke mana weh? Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Weh duk turut dia tu pakai pergi masuk neraka belakang. Ya malak pemimpin lah ni pun. Ini pasal zalim, ini pasal tak adil, buat nyanyi kok orang. Isak pakat turut Firaun belakang. Dan Firaun akan bawa dia masuk ke dalam neraka. Allah jelas molek. Ayat mana tu sebut dalam Quran? Ayat 98 dalam surah Hud. Wewe di pemimpin ingat molek ayat ni. Kau ketua, kau email lah Allah, na'udzubillah min zalik. Tok Bilal lah, Tok Kotik lah, kenakan makan lah semua pemimpin belakang tu. Pemimpin ahli kampung dah tu. Allah punam cumcun, pucakan, po'o, gapo lagi. Ikutlah. Semua tu lah pemimpin belakang. Kalau pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah yang secara zalim, orang duduk bawah jaga dia tu, Isak akak turut pakat turut Firaun belakang. Firaun akan heret dia, buat gimana? Fa'awradahumun nar, itu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka dia kata wa bi'sal wirdul maurud, dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah gapo neraka, tak ada dah. Tempat yang paling buruk sekali, tempat yang paling dahsyat sekali, tempat yang paling Allah seksanya, itu adalah neraka. Na'udzubillah. Dan wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah, dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini. Allah. Fok je ni pasal duk turut pemimpin yang tidak yang zalim tu. Fok ni kena laknat ni. Duk turut apa yang zalim, duk mengatah kita. Tak ada turut. Dia adalah pemimpin yang zalim,
Kita tak boleh turut dia. Duk turut apa dia? Tak boleh, tak turut dia nyanyi kita nak pakai gapo. Tu dia. Wah ni kita dah buat lah ni. Tak turut dia nyanyi, awak tanya dia kita. Sebab itulah dalam ajaran Islam kita, kalau kita duduk bawah pemimpin yang zalim, duk hayat kita buat benda yang tidak molek, wajib kita kena hijrah. Kena hijrah wajib. Jadi turut dia, turut apa? Wajib kena hijrah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijrah. Kita tak boleh buat gapo di Mekah kan. Nak jalan ajaran Islam tak boleh sebab pemerintah zalim. Apabila zalim dah buat nyanyi dah, wajib kena hijrah. Yang duduk situ. Kalau kampung hijrah, pergi kepada kampung lain. Kalau negeri, pergi kepada negeri lain. Pergi cari tempat lah. Boleh kita tu menuju buat amal ibadat yang baik untuk menuju kepada syurga Allah. Kalau tak lewat, itulah dunia yang kita duduk. Boleh duduk hijrah. Boleh duduk, tak apalah. Boleh buat amal ibadat sepenuh ibadat kita, tak ada apa. Kalau pemerintah zalim, kena hijrah. Boleh duduk. Sebab itulah pengikut sendiri pun dia kata sini wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Allah, mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia dan juga hari akhirat. Dunia duk kena laknat, apatah lagi di akhirat kena laknat juga. Allah, laknat ni kok Allah sakceng dia lah. Kadang-kadang benda ni tak nampak ni. Benda ni tak nampak kadang-kadang. Tu laknat ni. Laknat bermakna ini jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada nikmat Allah. Itu yang panggil laknat. Allahu akbar. Itulah wa utbi'u fi hadhihi la'natan dunya dan juga wa yaumal qiyamah dan bi'sar rifdul marfud. Seburuk-buruk pemberian yang diberikan ialah laknat. Allah, ada dah orang boleh laknat Tuhan siang dan malam 24 jam dia guna laknat, itulah seburuk-buruk Tuhan dia. Bukan rahmat dah. Dia adalah dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah Allah bila mati esok pengikut hok duk turut orang tak juruh ketua dia tu, ya doa Tuhan di akhirat esok. Orang kita putang tu. Tak dunia tak boleh, tak turut dia tak nak makan gapo, tak turut dia tak boleh kerja kita. Allah jom turut pucakan untuk nak kerja sini mu kena waktu berdakwah. 10,000 ya sebulan. Jom kerja juga. Berisak atau apa ni tepat kele-kele gapo kalau nak kerja sini atau sekolah gapo nak kerja sini alih pakai dakwah. Kita berbicara dakwah jom 9,000 sebulan. Duk kena laknat 24 jam dunia, duk kena laknat pula di akhirat esok. Kalau 1 juta pun tak padai lagi. Inilah orang pengikut dia panggil. Pengikut ketua dia tu. Tubiklah jual tepung baik pada duk kerja lagu tu. Rezeki tu hai masya-Allah banyak lagi. Rezeki tu hai tamu untuk kita nak cari. Tuhan adalah Arhamur Rahimin. Kita orang bime. Allah tak sadar kerja lah, tubiklah. Banyak Allah nauzubillah min zalik. Sebab itulah orang ni tak ada benar Tuhan dia dengan nama laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3-4 keratan ayat pada pagi ini. Kita boleh dengar, boleh tak ada lah kisah Firaun ni duk tengok. Tadi tu sub sini ya. Insya-Allah lah betul daripada Allah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah.